Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Banyak kisah-kisah tentang pembunuh bersiri yang Nina cerita sebelum ni adalah seorang lelaki kan. Tapi kan ada seorang pembunuh bersiri di Korea yang merupakan orang perempuan guys. Dan dia ni adalah perempuan pertama merupakan seorang pembunuh bersiri di Korea Selatan. Dia dah bunuh seramai 5 orang dan semua mangsa-mangsa dia ni dia serang dekat tempat awam guys. Mangsa pertama yang dia target adalah kawan dia sendiri. Lepas tu dia bunuh ahli keluarga dia termasuklah ayah dia. Korang bayangkan orang tua yang tak ada salah apa dengan dia buat macam tu. Seram kalau kita terkawan dengan orang psycho macam ni. Kita anggap dia kawan tapi sebenarnya dia ada niat nak bunuh kita. Dia ni dikatakan menyerang mangsa dia ni agak licik tau, sebab dia tak sentuh langsung fizikal orang tu. So kerja polis ni macam susah sikit lah nak cari bukti dan nak jejak siapakah pelakunya. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita dia, sebelum Nina mulakan cerita, korang boleh subscribe dulu di bawah. Kalau korang suka dengan cerita-cerita macam jenayah, misteri, seram dan sebagainya, korang boleh subscribe di bawah, okay? Jadi Nina tak nak panjang-panjang lagi intro, and so without wasting any time, let's get started. So, orang yang Nina nak cerita hari ni adalah tentang Kim Sunja yang merupakan seorang suri rumah yang telah lahir pada tahun 1939. Jadi Sunja ni tinggal di daerah Jongso bersama suami dia dan 3 anak diorang. Suami dia ni pula bekerja sebagai seorang pelukis. Jadi pendapatan dia tak adalah banyak sangat. Disebabkan suami dia je yang bekerja untuk sara keluarga kan. So, diorang punya cara hidup tu sederhana lah. Tapi Sunja ni pula dikatakan seorang yang sangat boros. Dan dia suka menghabiskan duit untuk membeli barang-barang mahal dan hidup mewah. Dia ni juga ada habit yang buruk iaitu suka berjudi. Dia punya suka ni bukan setakat suka-suka ataupun menghabiskan masa je, tapi memang dah sampai satu tahap yang ketagih berjudi. Disebabkan dia ni boros, suka hidup mewah kan, so dia berjudi lah untuk kaya. Lagi satu, dia memang suka ke kelab malam cabaret dan dia selalu habiskan duit dia dekat sana. Bukan tu je, bila dia nak berjudi, lepas tu duit tak ada, dia buat apa? Dia pinjam duit kawan-kawan dia. So orang-orang yang kenal Sunja ni memang tahulah perangai dia macam mana. Dia memang akan selalu pinjam duit orang untuk memenuhi kehendak dia. Makin lama Sunja ni macam dah boring tau, asyik pinjam duit orang, lepas tu nak kena bayar balik kan. So dia terfikir macam mana dia nak dapatkan duit lagi banyak tanpa menyusahkan dia untuk bayar balik. Sampailah pada tahun 1986, Kim Sunja ni telah melakukan pembunuhan dia yang pertama. Jadi siapa mangsa dia? Kawan dia sendiri yang bernama Kim Gae-hwan. Satu hari tu pada 31 Oktober, dia ajak kawan dia ni untuk pergi ke rumah mandian. Kalau korang selalu tengok cerita Korea, korang mesti akan perasan yang diorang ni ada satu rumah mandian yang diorang selalu lepak-lepak. Lepas tu diorang makan telur rebus dengan pakai towel yang berpintal-pintal kepala tu. So Sunja ni ajak kawan dia ke rumah ni lah untuk teman dia mandi kat sana. Masa diorang dekat lokal kan, tiba-tiba si Sunja ni offer air dekat kawan dia. Jadi kawan dia pun ambil lah air tu tanpa fikir apa-apa. Yalah air je kot, lagipun Sunja tu kan kawan dia, nak fikir negatif apa. So itulah pemikiran kawan dia pada masa tu. Tapi sebenarnya dalam air tu Sunja dah campur dengan racun cyanida. Tak lama lepas kawan dia minum air tu, tiba-tiba kawan dia sakit perut yang teramat sangat dan lepas tu dia dah susah nak bernafas. Keadaan dia memang sangat teruk sampaikan dia dah tak boleh tahan. Akhirnya dia telah terjatuh dari tangga dan tak sedarkan diri. Lepas tu kawan Sunja ni pun telah dibawa ke hospital dan dia telah disahkan meninggal dunia. Hasil siasatan polis, barang kemas kawan dia hilang macam rantai dan juga cincin. Jadi polis ni nak buatlah siasatan yang selanjutnya, macam nak buat postmortem, nak tahu maksudnya nak kenal pasti kematian dia lah kan. Tapi family dia tak bagi. Disebabkan pada masa tu masyarakat Korea ni memang memegang kuat kepada pantang larang, so diorang tak bagi dia dibedah siasat. Bagi diorang kalau orang tu dah mati, mati je lah kan, buat apa nak bedah lagi. Kalau jasad tu dibedah, ibarat dia ni macam dibunuh sekali lagi. So pada masa tu diorang percaya macam tu. Jadi polis pun tak boleh nak buat siasatan yang selanjutnya dan kes tu pun habis dekat situ je. Beberapa bulan selepas tu, dalam bulan April pada tahun 1987, Sunja ni ajak lagi kawan dia yang seorang lagi ni untuk teman dia ke Yeongdongpo dengan menaiki bas. Jadi kawan dia ni bernama Johnson. Si John ni pula pernah bagi Sunja pinjam duit dia sebelum ni dan Sunja tak bayar lagi. So motif Sunja ajak Jun teman dia pada hari tu, kononnya Sunja ni kata dia nak pergi ambil duit dia dekat seseorang ni. Orang tu pinjam duit Sunja dan berjanji nak berjumpa Sunja dekat Yeongdongpo. So Sunja kata lepas dia dapat duit tadi, dia janji akan bayar ke semua duit kawan dia yang dipinjam sebelum ni. So semasa on the way nak ke sana tu kan, Sunja telah masukkan sesuatu ke dalam air dan bagi kawan dia untuk minum. Tak lama lepas tu mula ada tanda-tanda pelik dalam badan John dan John mula rasa sakit perut dan susah nak bernafas. John juga sempat tanya Sunja, kau masuk apa dalam air aku tadi ni? Kemudian John berrebah dan jatuh daripada tempat duduk dia. Bila dia dibawa ke hospital, dia pun telah disahkan meninggal dunia juga. Kat setahun jugalah Sunja ni tak bunuh sesiapa sampailah pada Februari tahun
tahun 1988. Kali ni dia target seorang lagi kawan dia yang bernama Kim, dan dia pun ada hutang juga dengan Kim. So dia pun ajaklah Kim ni untuk teman dia pergi ke sebuah kedai kopi. Sunja ni pun ulang skrip dia yang sama sebelum ni, yang mana dia kata dia nak jumpa seseorang dekat kedai kopi tu sebab orang tu dah pinjam duit Sunja. Lepas dia dapat duit tadi, dia akan bayar semua hutang-hutang dia dekat Kim tadi. Jadi Kim ni pun setujulah nak teman Sunja ni pergi ke kedai kopi tadi sebab Sunja ada hutang dia dalam 4,000 macam tu. Tapi bila sampai kat kedai kopi tu, tak ada siapa pula yang datang kan. So diorang pun decide lah nak balik bersama-sama. Dalam perjalanan diorang nak balik tu, Sunja ni pun offer lah air dekat kawan dia Kim ni. Lepas Kim minum, dia terus rasa sakit kepala dan muntah-muntah. Sunja ni pun suruh Kim minum air lagi dan dia kata lepas ni kau akan okey. Tapi Kim tolak untuk minum air tu sekali lagi sebab dia rasa macam ada yang tak kena. Jadi dia pun cakap dekat Sunja yang dia tak jadi balik bersama-sama dan nak balik bersendirian. Jadi sebenarnya Kim ni dah pun terselamat dari terkena racun sianida. Tak lama lepas tu Sunja pun ke rumah Kim, konon-konon dengan alasan nak melawat lah, nak tanya khabar okey ke tak kan. Dan pada masa yang sama Sunja datang ke situ sebab nak bayar hutang Kim juga. Jadi secara automatik Kim ni terfikir, aku salah faham lah selama ni. Memang betul lah dia nak ke kedai kopi tu jumpa seseorang sebab nak bayar hutang aku. Tapi aku fikir dia ada niat jahat. Macam tu je Kim ni kena gula-gula dengan si Sunja ni. Padahal Sunja tu datang ke rumah dia sebab nak cover je perbuatan jahat dia yang dah hampir nak terkantoi tu. Asalnya niat dia nak rompak si Kim, tapi alih-alih dia pula kena bayar hutang Kim sebab Kim tak mati. Disebabkan rancangan dia gagal tadi kan, dia dah mula berani tau untuk bunuh family dia sendiri. Dia mula ketagih nak racun orang, dan orang yang paling terdekat adalah siapa? Family dia lah kan. Pada Mac 1988, Sunja ni naik bas dengan ayah dia yang berusia 78 tahun pada masa tu. Kat dalam bas ni lah dia bagi ayah dia minum air beracun. Lepas tu ayah dia pengsan dan meninggal lepas tu. Selepas ayah dia mati tu kan, dia nak ayah dia ni dikebumikan dengan cepat dan tak nak ada siasatan ke apa ke. Lepas tu dia tak nak. Sebulan lepas tu dia racun pula adik perempuan dia. Dia pun pernah pinjam dekat adik perempuan dia sebelum ni. Jadi masa diorang ni tengah tunggu dekat stesen bas, macam biasalah dia akan hulur air yang beracun dekat adik dia. Lepas tu adik dia pengsan dan masa tu ramai lah kan orang-orang awam dekat situ tolong adik dia. Masa ni lah dia telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan membawa beg dan barang kemas adik dia. So nasib adik dia ni pun sama dengan ayah diorang, yang mana dia pun meninggal juga. Mangsa terakhir Sunja ni pula adalah sepupu dia sendiri yang bernama Siwan. Siwan ni pula pernah bagi pinjam duit dia sebanyak 1.4 juta ringgit guys. Duit tu banyak sebabnya dia pernah cerita dekat Siwan ni dia nak pinjam duit untuk buat deposit rumah dia, tapi benda tu rekaan je cerita tu, dia tak beli pun rumah. Dia guna duit tu sebenarnya untuk berjuli sakan je. Tapi kan baik betul kan sepupu dia ni bagi pinjam duit sampai banyak macam tu. Sampailah pada 8 Ogos 1988, Kim ni telah berjumpa dengan sepupu dia dan masa ni lah dia telah bagi air yang beracun dan sepupu dia mati. Selepas Siwan mati tu kan, dikatakan dia sempat keluarkan duit yang sangat banyak daripada akaun Siwan. Kali ni perbuatan Sunja ni telah terkantoi sebabnya keluarga Siwan tadi membenarkan jasad Siwan untuk dibuat pedas siasat. Bila diorang dah buat postmortem, diorang dah kenal punca kematian adalah disebabkan keracunan sianida. Jadi polis pun memulakan siasatan dengan secepat yang mungkin dan lebih teliti. Diorang pun mula bedah siasat ke semua mangsa-mangsa Sunja sebelum ni dan punca kematian diorang adalah sama, disebabkan keracunan sianida. Sebelum diorang nak tangkap Sunja, diorang mestilah kena kumpul bukti dulu kan. So diorang telah geledah rumah dia dan telah terjumpa barang kemas dan duit yang dia pernah curi daripada mangsa-mangsa dia sebelum ni. Dekat dalam tandas dia pula, polis terjumpa sianida yang telah dibungkus dengan surat khabar. Selepas polis dah kumpul semua segala bukti ni kan, akhirnya polis pun telah tangkap dia pada September 1988 dan dia telah disabitkan dengan kesalahan membunuh. So macam mana Sunja ni boleh dapat racun sianida ni? Ceritanya Sunja ni dia ada anak saudara yang bekerja dekat kilang kimia. So dia beli racun tadi tu dari anak buah dia dengan alasan dia nak bunuh burung-burung yang ada dekat rumah. Dia cakap dekat rumah dia ni ada banyak burung, lepas tu tahi pun bersepar dan dia tak tahan. So dia kata dia nak beli racun tu untuk bunuhlah burung-burung tadi. Jadi anak buah dia pun percaya dekat dia dan jual lah racun tu dekat Sunja. Walaupun dah terang-terang sangat nampak Sunja ni adalah seorang yang pesalah yang buat semua ni kan, tapi Sunja tak pernah mengaku tau. Dia tetap menegakkan benar yang basah. Dia cakap dia tak bersalah dan dia tak buat. Walaupun dia cuba menafikan segala kesalahan yang dia pernah buat, tapi mahkamah telah menetapkan hukuman mati ke atas Sunja. Jadi pada 30 Disember 1997, Sunja dan juga 22 banduan lagi telah dihukum mati dan itulah kali terakhir Korea Selatan menjalankan hukuman mati. Even Sunja adalah pembunuh bersiri pada masa tu kan, orang pertama pembunuh bersiri seorang perempuan. Tapi kan kes ni tak pernah habis dekat sana. Ada juga kes yang hampir sama yang mana si pelaku tadi telah membunuh mangsa-mangsa dia dengan menggunakan racun perakuat. Jadi kalau korang nak Nina cerita kes yang kedua ni, korang boleh komen dekat bawah, okey?
So guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni tentang Sunja yang tergamak gila bunuh orang sebab dia nak rompak. Dah pinjam dia orang tapi dia fikir dia nak kena bayar balik kan. So dia fikir why not aku bunuh je diorang. So diorang tak payah kutip hutang dan aku pun akan hidup senang lenang. Masalahnya ayah dia pun jadi mangsa dia. Memang gila dua perempuan ni. Jadi ya, itu sajalah untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.